Hello and Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Fit Vision YouTube channel, di mana kita akan bahaskan tentang MCU News, MCU Rumours dan juga MCU Theory. And in this video aku nak cakap pasal news yang berkaitan dengan latest film di dalam MCU, iaitu Thor Love and Thunder yang diarahkan oleh Taika Waititi. Dan sini ni bukan review, maybe ada orang yang expect ni akan review, sebab kita kat Malaysia kita tak boleh tengok langsung lagi filem Thor Love and Thunder. Dan tak silap aku, sekarang ni Thor Love and Thunder sudah ditayangkan selama seminggu lebih ataupun hampir mencecah 2 minggu lah. So kita dapat news pun kita akan dapat tengok Thor Love and Thunder pada 21 hari bulan 7 ini. Tapi still bila aku tengok, aku buka aplikasi TGV, aku buka JSC dan sebagainya, masih belum dibuka untuk pembelian tiket lah. Aku pun macam wonder bila kita boleh beli tiket Thor Love and Thunder ni. Sebab tu aku tak berminat langsung to talk about this, sebab aku rasa macam spoil gila lah. Sebab rasa macam hampa sebab patutnya kita boleh tengok awal kan. Ni kita dah macam dah 2 minggu lewat kan, nak dekat sebulan, tak sampai sebulan pun. So basically aku nak cakap pasal Thor Love and Thunder lah. So Thor Love and Thunder sudah ditayangkan di worldwide sekarang ni, kecuali di Malaysia dan ada a few countries lagi. Dan surprisingly ada berita buruk lah towards this filem. Okay, kalau korang tengok pun, kalau korang follow page-page Marvel dan sebagainya, yang insider ke dan sebagainya, ada yang mengkritik filem ni antara salah satu movie yang buruk lah untuk MCU punya projek kan, selama MCU diperkenalkan. Dan talking about this character, ini adalah filem yang ketiga untuk karakter yang bernama Thor. Dan apabila kita cakap this film receive a bad review ataupun bad reaction daripada audience, kita yang tak tengok ni, kita macam surprise tau. Benda tu macam like how this thing boleh jadi. Kita talking about karakter yang famous, Thor. Kita cakap tentang seorang pengarah yang bagus, Taika Waititi, yang mengarah filem Thor Ragnarok kan. And aku rasa kita semua agree that Thor Ragnarok is the best Thor film all time lah. Bagi aku pun, aku tak tahu macam korang macam mana, tapi bagi aku Thor Ragnarok is the best film lah untuk kita tengok dalam MCU ni. And the news yang aku nak sampaikan adalah CinemaScore, dia telah ratekan filem Thor Love and Thunder, iaitu bukan sebanyak lah B+, for B+ ataupun B-, sorry aku tak ingat, untuk Thor Love and Thunder. Dan CinemaScore ni dia bukan satu website ataupun satu company yang dia orang yang rate tu. Basically dia kumpulkan data apa yang audience bagi respon towards that film. Lepas tu dia akan keluarkan lah data ni, iaitu B tambah ataupun B tolak lah untuk filem Thor Love and Thunder, filem Thor Love and Thunder. Dan itu membuatkan filem Thor Love and Thunder ni berada di antara yang filem yang terbawah lah di dalam projek MCU. Sebab sebelum-sebelum ni projek MCU mendapat ratings mostly dapat A lah. Dan kalau A+ tu macam Avengers Endgame ataupun Infinity War. Dan di tidak aku letakkan lah dekat sini, yang korang tengah tengok screen sekarang ni adalah antara rating untuk filem-filem MCU yang dah keluar lah sebelum ni. Dan filem Thor Love and Thunder ni merupakan, aku tak ingat filem yang keberapa, tapi merupakan filem di dalam Marvel Phase 4 lah. Dan surprisingly juga Thor Love and Thunder dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness mendapat rating sebanyak B lah, B+ ataupun B-, sepanjang filem MCU Phase 4 ini diperkenalkan. Dan lagi mengejutkan lagi, filem Black Widow mendapat rating sebanyak A tolak atau A untuk untuk filem Black Widow tu. Dan sama juga dengan filem Shang-Chi, yang kedua-duanya merupakan filem under project Marvel Phase 4 juga, kecuali Eternals juga dapat rating sebanyak B. Sebenarnya kalau cakap pasal B ni, kalau kita fikir logik lah, ianya adalah mid-level punya filem kan. Sebelum ni pun Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aku ratingkan filem itu sebagai filem yang mid saja, filem yang biasa saja, tidak segempak yang kita sangka kan. So apa masalah ni kat sini kan? Thor Love and Thunder kot, kita cakap macam mana boleh jatuh sampai macam ni. Basically aku rasa benda ni akan berulang balik, sebab Marvel Phase 1, Phase 2, Phase 3, antara filem-filem yang biasa diorang dapat sepanjang tahun tu, satu tahun dalam 3 filem ataupun 4 filem paling banyak pun kan. So due to that, orang lebih menghargai lah sebenarnya filem-filem yang berada dalam Marvel Phase 1, Phase 2, Phase 3. Sebab tu filem-filem diorang tidak mendapat rating yang rendah oleh CinemaScore. Dan even busuk-busuk macam Captain Marvel pun dapat rating A tau, yang korang cakap filem tu sampah kan, diorang dapat A. Tapi untuk Thor Love Thunder ni kita dapat B. So expectation aku towards this film, aku rasa macam takkanlah seteruk itu kan. Tapi benda boleh jadi logik, sebab itu apa yang aku rasakan apabila tengok filem Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan aku dapat rasakan that is
audience sekarang ini lebih mahir untuk berkritik ataupun mahir untuk mengenal pasti apakah kekurangan di dalam sesebuah filem lah, terutamanya dalam MCU punya projek ni. Sebabnya kita first diperkenalkan dengan Marvel Phase 4 ni 2020, projek WandaVision. Along the way kita dapat series, kita dapat filem dan sebagainya kan. Sampailah Spider-Man No Way Home, dan lepas tu kan dia apabila kita nampak kat sini dia ada satu pattern di mana bila kau terlampau push your content untuk upload setiap bulan dan sebagainya, kita akan nampak that fans kind of tak appreciate dengan projek itu dan sebagainya, ataupun fans lebih menilai ataupun dia lebih meletakkan expectation yang tinggi lah untuk setiap projek kan. Sebelum ni kita tak dapat series kita yang kerap ataupun movies yang kerap, dan sekarang ini dalam Marvel Phase 4 setahun dah boleh dapat banyak movie, setahun dah boleh dapat banyak series dan sebagainya kan. So untuk orang macam aku yang tak tengok lagi Thor Love and Thunder, I don't think that this film deserve a B. Cumanya untuk mengatakan that this film teruk pun tak juga. Aku rasa pun walaupun aku tak tengok ni, aku rasa aku boleh agree on a mid-level punya film lah. Tapi nanti bila kita dah tengok Thor Love Thunder, kita korang tengok lah apa reaksi aku ataupun apa respon aku towards that film. Cumanya I don't think that is benda ni adalah salah satu kejatuhan lah untuk Marvel Phase 4. Cumanya banyak kalinya aku cakap cumanya kan. It is just macam kalau Marvel Studios really perasan pattern ni, yang every movie ataupun every film dia orang punya tiket sale makin drop, they need to do something lah about that thing. Maybe kurangkan projek untuk 1 tahun ke. Sebelum ni yes, of course fans nak banyak projek kan, tapi aku rasa fans juga ataupun audience juga kena sedar that apabila kau kerap melihat sesuatu benda, you are going to unappreciate lah benda apa yang jadi tu. Sebab ramai dah tak tengok series macam aku cakap dalam video lepas dan sebagainya. So basically itu adalah news yang aku nak sampaikan hari ni, iaitu Thor Love and Thunder telah mendapat rating yang rendah lah oleh audience dan juga fans yang telah melihat filem tersebut. Apa pendapat korang about that thing? Adakah walaupun kita tak tengok lagi Thor Love and Thunder, adakah itu akan menjadi salah satu filem yang bagi kita disappointment punya feeling? Leave your comment down below, aku nak tahu pendapat korang about that thing. So kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye bye.